So this is the question for number 10 from chapter 11. So here we have the first question, A, calculate binding energy. And the second one is about radioactivity. Okay, if you look at the question for the first one, given the nuclide of ferrum 5626 has a mass of 55.934939 U. So this is the mass of the nucleus. Soalan tak beritahu itu adalah mass atom, so kita akan anggap itu sebagai mass of the nucleus. Ada perbezaan jika kita gunakan mass of atom, kita kena tolak dengan mass of electron. So di sini tak perlulah. So you can check your answer now. Okay. So first we calculate the mass defect. Step 1, calculate the mass defect. So the answer should be in atomic mass unit, U. Di sini kita ada tengok titik perpuluhan, bilangan titik perpuluhan. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak tak perlu bundarkan, kekalkan dia dalam 6 titik perpuluhan. So the mass defect, we have 26 proton plus 30. Ini untuk proton dan ini untuk neutron. Neutron ada 30, proton ada 26. So darabkan dengan nilai mass proton dan neutron yang dibekalkan dalam kertas soalan nanti. So kita dapat 0.514187 U. Okay. And then itu untuk markah yang pertama. Markah yang pertama diberi pada gantian ini. And then calculate the binding energy. Okay. So kita darabkan dengan 931.5 sebab kita pakai atomic mass unit. So kita dapat dah jawapan 478.97 mega electron volt. Yang jawapan yang mega electron volt ni boleh dibundarkan. Okay. So markah untuk gantian dan jawapan beserta unit. So apa yang kita lihat kat sini, kita tak perlu tukar atomic mass unit U tu kepada kilogram. Tak perlu. So kita akan darabkan dengan 931.5 supaya jawapan kita dalam mega electron volt. So take note kat situ. U nak tukar pada kilogram, tak perlu. Ada student dia nak tukar pula. So kita tak nak membazir masa, terus dalam mega electron volt. Kecuali soalan calculate the binding energy in joule. Di situ kita boleh tukar mega electron volt kepada joule. Jawapan akhir lah, dekat mega electron volt tu kita tukar pada joule. Okay. The second question about radioactivity. Look at the question. Given half-life for uranium is 2.5 times 10 power of 5 years. Calculate the decay constant and the mass in a sample that has activity of 1 becquerel. Okay. So calculate decay constant, terus kita gunakan rumus ini. Rumus ini diberi dalam soalan. Tengok sekejap. Ada tak? Tak. Yang ini tak ada lah. Dalam exam nanti akan diberi. So half-life equal ln 2 divide with lambda. So we want to calculate lambda, decay constant. So half-life kita dalam years tak perlu tukar kepada minute ataupun second. So markah yang pertama kepada gantian, and then kita dapat jawapan ini. Jawapan itu pun dah dapat markah penuh.
Tak perlu tukar pada second. Kalau awak nak tukar, boleh tukar. Kalau tak nak pun tak apa. So, kita kekalkan jawapan 2.7726 ni, mungkin kita boleh ringkaskan 2.77 darab 10 kuasa negatif 6 per year. Y negatif 1 ni. Ada student dia tinggalkan jawapan dalam year. So, salah. Dia Y negatif 1. Okay, 2 markah. Untuk soalan B2, kita tengok balik sekejap soalan. Soalan B2, dia tanya mass of the sample that has activity of 1 becquerel. Okay. So, kita akan gunakan rumus A equal lambda N. Okay. Bila kita guna rumus ini, ini penting. Take note. Bila kita guna rumus ini, lambda must be in per second. So, rumus ini saja. Lambda mesti dalam S negatif 1. So, jawapan kita yang dalam year tadi, kita dah betul dekat B. Dekat B1, kita dah betul dekat sini. Ini dah dapat markah yang ini. So, awak kena tukarkan kepada per second. Okay. So, kita dapat 8.79 10 kuasa negatif 14. Ini yang dalam per second. Jawapan ni tak perlu tulis dekat A, tapi kita mesti tukar guna dia dalam B2. B1 kita tak perlu, jawapan ini pun tak apa. Sebab yang dalam year tadi dah betul. Tapi soalan B2 mesti tukar pada second. So, macam mana kita nak tukar pada second? Kita ini per Y, apa ni? Year tu dekat bawah. So, awak mesti bahagilah. Bahagi 365 hari darab 24 jam darab 60 minit darab 60 saat. So, kita akan dapat 8.79 10 kuasa negatif 14 darab dengan N. So, kita akan dapat jawapan untuk N. N ni is number of nuclei. Number of nuclei, bilangan atom uranium tadi. And then soalan nak mass. Mass ini awak belajar dalam chemistry. Bilangan atom, bilangan molekul sama dengan mass bahagi dengan molar mass darab dengan Avogadro. So, kita dapat 4.42 darab 10 kuasa negatif 12 kilogram. Okay. So, 2 markah. So, kita tengok balik sekejap. Dekat mana markah tu? Dekat markah tu dekat sini. Dia nak jawapan ini. Ini. 1. Dan dalam kilogram. 2. So, total untuk soalan 10, 7 markah. So, soalan 10 ni sepatutnya kita cubalah untuk dapatkan full mark. Sebab dia boleh tampung yang kurang, yang markah-markah yang besar tadi. Soalan-soalan lain. So, ada apa-apa soalan? Any question? Boleh tulis ataupun maklumkanlah. So, ada 48 orang sekarang. Okey, kalau tak ada, kita ke number seterusnya. We go to number 9. Okay. An electron has de Broglie wavelength of 2.5 times 10 power of negative 11. Determine its velocity. Okay, chapter 9 tentang de Broglie wavelength. Okay. So, untuk de Broglie wavelength, kita ada rumus ini. Lambda equal H over mv. And then, dalam soalan tadi, elektron.
for an electron. So mass yang akan kita gunakan ini mass elektron 9.1-10^-31 kilogram. Darab dengan V. So soalan bertanyakan tentang V. So final answer is 2.91 times 10 power of 7 meter per second. So markah diberi kepada konsep. Maksud dia konsep di sini, awak gunakan rumus yang betul, and then gantian dan jawapan. So 3 markah. Pembetulan sini bukan 4, 3. So 3 markah. Ini pun rugilah kalau kita tak dapat markah penuh. Soalan ni direct saja, so hanya menggantikan nilai. Okey, seterusnya. Kalau ada persoalan boleh terus tanya. Kita ke soalan 8. Soalan 8 tentang fotoelektrik. So, we look at question A. So, given a monochromatic light of frequency 8.6 times 10 power 14 Hz incident upon a metal surface, the stopping potential needed to terminate the emission of photoelectron is 0.5 volt. Calculate the work function of the metal. Okay. Kita pergi soalan A dulu. So, konsep yang perlu awak faham, yang perlu awak kuasai, dia ada 3 bahagian. Dalam fotoelektrik ni, ada 3 bahagian. Yang pertama, daripada foton. Yang kedua, dekat metal. Dekat metal ni ada work function. And then yang ketiga, dekat fotoelektron, dia ada kinetic energy. So, awak kena kenal pasti berdasarkan soalan tadi, maklumat itu diberi yang mana. So, kalau kita lihat, question tadi beri tentang monochromatic light of frequency. So, dia bagi frekuensi untuk cahaya. So, dekat 1. So, frekuensi dia 8.6 10^14 Hz. And then dia bagi stopping potential. Stopping potential dekat 3. Kinetic energy sama dengan EVS. So, stopping potential dia 0.5 volt. So, soalan bertanyakan tentang work function. Dia tanya yang dekat sini. So, kita ada rumus ini yang menghubungkan 3 keadaan itu. E equal work function plus K. So, terus kita boleh gunakan cari work function sama dengan E tolak K maksimum. So, energy kita diberi dalam frekuensi. So, kita akan pakai rumus HF. Saya buat kat sini. HF tolak. Soalan juga bagi awak tentang stopping potential. So, kita akan tolak dengan EVS. Okay. So, EVS, E ialah 1.6 10^-19. Darab dengan stopping potential 0.5 volt. So, ini akan memberikan jawapan joule. And then, energi kita tadi HF juga dalam joule. So, kita akan dapat final answer 4.902 times 10^-19 joule. So, 2 markah. 2 markah diberi pada gantian dan jawapan. Biasanya pemirsa akan tengok jawapan akhir saja. Jawapan akhir dah betul, jadi gantian dia betul lah. Kekeliruan yang timbul jika ada yang menggunakan unit lain daripada joule. Dia nak tukar pula pada elektron volt. So, awak boleh pilih lah. Dalam elektron volt boleh, dalam joule boleh. Tapi yang di sini sesuai dalam joule. Okay, kalau dalam elektron volt, berapa jawapan dia? Cuba kita kira sekejap. Saya kira 4.902
10 power negative 19 bahagi dengan 1.6 10 power negative 19. So kalau dalam elektron volt, kita boleh dapat jawapan 3.06 elektron volt. Ini pun boleh lah. Kalau yang ada jawab dalam elektron volt, 3.06 elektron volt. Okey, itu bahagian A. Kita ke bahagian B. The power of helium neon laser is 9.2 megawatt and produce light of wavelength 720 nanometer. How many photons are emitted by the laser for 3 minutes? Okey. Kita lihat jawapan untuk B. So, power kita akan guna rumus E over T. Ini semester 1 punya rumus ni. Energy bahagi dengan time. Diberilah. Power diberi dalam soalan 9.2 10 kuasa 6. Sebab dia mega. Mega 10 power of 6 watt. So, kita boleh soalan bertanyakan bilangan elektron. So, kita kira energi dahulu. Energi dapat 1.656 10 kuasa 9 joule. And then from E equal NHF. Ini rumus energi Planck. Planck. Rumus Planck lah. E equal NHF. So, kita nak cari bilangan foton iaitu N. So, HC bahagi lambda. So, ini pun kita gantian. Ini mungkin ada yang salah lah sebab jarang soalan yang bertanyakan tentang bilangan foton. So, total 3 marks. So, bermula daripada maklumat power, energy over time, kita calculate energy. And then that energy equal to Planck energy. So, gantikan, samakan dengan NHF, gantikan nilai. So, kita dapat N 5.99 10 kuasa 27 foton. Mungkin 6.0 pun kita akan terima. Ini pun betul lah. So, total 5 marks. Okay. So, kita dah selesai soalan 8, 9, 10. Soalan 8, 9, 10. Kalau kita tengok tadi soalan 8, 5 markah. Soalan 9, 3 markah. Soalan 10, 7 markah. So, total 15 markah. So, daripada 15 ni awak dapat berapa? Sebab ini markah-markah yang kecil, dia akan menyumbang, dia akan menggantikan markah-markah yang hilang daripada soalan-soalan yang markah dia 10 dan 12 markah untuk chapter 3. So, make sure dapatkan seberapa banyak yang boleh lah. Daripada 15 ni kalau dapat 10 kira okey lah. 10 kira sedap lah dapat menggantikan markah-markah yang hilang. Okey. Setakat itu ada apa-apa soalan? Any question setakat itu? Tak ada, sir. Tak ada, Okey. So, kita ke soalan 7. Soalan 7 dah masuk chapter 8 iaitu chapter tentang physical optic. Physical optic. So, soalan yang popular ialah Young double slit. And then dalam bahagian ni ada Young double slit dan thin film untuk interference. And then we have single slit diffraction and diffraction grating. So we look at question A. Question A tentang double slit, question B tentang diffraction for single slit, and question C about diffraction grating. Thin film dia tak ada. Kita tengok soalan A. So given red light, lambda given 664 nanometer is used in Young experiment with the slit separated by distance 1.2 10 power negative 4. Ini jarak antara slit.
dan the screen is located at a distance 2.75 meter. Find the distance y on the screen. Find the distance y on the screen between the central bright fringe and the third order bright fringe. So, kalau kita tengok soalan ni berkendakkan nilai y. Nilai y. Y yang mana? So ada dua Y dekat sini. Dia nak satu je. Dia nak yang ini. Dia bukan nak dua Y. Dia nak Y yang itu. Okay. So this is distance from center to the third bright fringe. Sorry, to third order bright fringe. Third order bright fringe. So order dia ialah 3. Dalam bahagian ini, awak mesti jelas tentang order. Di sini soalan ni agak senang sebab dia bertanyakan tentang third order. Third order maksud dia awak gantikan M sama dengan 3. Third order ni bright fringe yang ke berapa? Dia adalah bright fringe yang ketiga sama So awak kena kenal pasti dia bright fringe. Kalau katakan soalan calculate y distance between central bright and the fourth bright fringe. Bright fringe yang keempat. So M dia berapa? So awak kena tahu dah sini ada central bright and then kita ada ni M kosong. First dark is M kosong. First bright M1. Second dark M1. Third bright M2. Third dark M2. So kena check. Awak kena pastikan nilai M yang betul. Sini senang sebab dia bagi third order. So kita gunakan rumus untuk third order terus. Look at the answer. So this is the equation. Equation ni diberi dalam soalan dalam tu ym equal third bright. Betul ke 3 tambah setengah Ada respon? Rumus tu betul atau tidak? Kita check balik rumus ni betul ke tidak. Rumus salah bukan 3 tambah setengah. Tak ada 3 tambah setengah. Untuk bright bright is M lambda D over D. So betul kan? Tak adalah skema saya salah lah. Awak punya dah betul mungkin. So 3 terus pakai 3 saja. Ini untuk rumus untuk X ni yang asal. So kita guna rumus, kita tukar balik nilai, betulkan. So 3 lambda 6.64 10 darab dengan D 2.75 bahagi dengan separation slit 1.2 times 10 over negative 4. So jawapan yang betul ialah 0.046 meter. Okay. So 3 markah. Markah pertama dia akan tengok yang ini. Awak gantikan M sama dengan 3. So ini markah yang pertama. And then baru kita check gantian and then jawapan. So make sure semua sekali dalam meter. Dia bagi tadi semua sekali dalam meter ke? Okay, semua sekali dalam meter, so tak ada masalah lah. Kadang-kadang dia bagi nilai D, separation between slit tu dalam cm. So itu yang kita kena tukar pada meter. So 3 markah. And then soalan B for single slit. So we look at the question first. A slit is illuminated with light of wavelength 650 nanometer. The first minimum. The first minimum. So soalan tentang single slit ini,
Okay, soalan tentang single slit selalunya dia akan bertanyakan tentang minimum. So make sure awak kena dalam nota yang saya bagi pada minggu lepas tu dah ada tentang itu. Diffraction ni biasanya dia berminat tentang sorry, dia kalau dia apa ni, for the first minimum itu rumus dia ialah y equal n lambda d per a. So question, calculate the width of the slit, and then the slit is illuminated with a light of different wavelength and the first maximum at the same angle. What is the wavelength of the light used? Okay, tengok jawapan. So ini rumus untuk minimum. Minimum untuk diffraction single slit. Ini rumus untuk minimum. Minimum ni maksud dia ialah disruptive. Dia diffraction single slit ni seolah-olah macam antiphase punya source. So yang terang is n plus half, yang minimum yang gelap is n lambda. So soalan bertanyakan tentang size slit, so dia nak nilai A. So rumus yang betul dululah. A sin theta equal n lambda, so dapatkan A dalam 3.74 10 kuasa negatif 6 meter. So this part yang penting lah, awak kena pilih rumus yang betul. Take note, minimum untuk diffraction A sin theta equal n lambda. Okay, question B2. Dia kata digunakan cahaya yang berlainan. Soalan B2, cahaya yang berlainan tetapi appear sekarang ialah maksimum. Ni. Ini rumus untuk maksimum. So, perhatikan, maksimum dia ada n plus half. So, awak kena make sure yang itu. So, dia ada n plus half. Okay. So, kita gantikan rumus yang betul. A sin theta equal n plus half lambda. And then soalan mengatakan tentang first maximum. So, first maximum maksud dia n sama dengan 1. Ini pun gantian yang betul. Pemirsa akan tengok ini. Rumus dan gantian yang betul. And then baru kita akan lihat calculation jawapan akhir 4.33 10 kuasa negatif 7 meter. So 2 markah saja. Okay. Yang ketiga tentang diffraction grating. Diffraction grating have 7,000 line. Diffraction grating ni seolah-olah macam in phase. So yang bright dia ialah n lambda. So 7,000 line per cm, the second order is 62 degree. Calculate the wavelength of the red light. So ini rumus untuk maksimum diffraction grating. So awak kena kenal pasti rumus tu. Buat satu table interference, thin film, single slit, diffraction grating. Tengok rumus dia. Berbeza antara satu sama lain. So, maximum for diffraction grating is D sin theta equal N lambda. So, first you have to calculate D, iaitu 1 bahagi 7,000 ni dalam cm lah. 1/7,000 ni. So, dalam cm, and then angle dia adalah 62 darjah. So, sin 62 degree equal to lambda. Kenapa 2? Kita kena tengok soalan. The second order maximum. Dalam soalan beritahu the second order maximum. So, N awak kena gantikan dengan 2. So, dapat dah jawapan akhir. Lambda 6.31 10 kuasa negatif 7. So,
take note lah, take note. Ini yang chapter ni sangat technical ni. Yang bahagian ini. Dia sangat-sangat technical lah. Kita tengok sekejap. Saya last week ni saya ada bagi benda ni. Yang mana ni? Yang ini. So, semua orang dah ada patutnya. Ini saya akan bagi selepas ni lah. Yang last week tu awak dapat bahagian ni tapi tak ada jawapan. Yang ini saya akan bagikan selepas ni yang ada jawapan. So, ini. Saya tarik perhatian tentang ini. Ini interference, rumus yang digunakan. Kena tengok rumus yang digunakan betul. Awak kena pilih rumus yang betul. Kalau dekat situ dah salah, susah lah. Ini yang double slit, konstruktif M lambda D per D. And then awak tengok sini, single slit, konstruktif is N plus half. Diffraction grating, D sin theta equal N lambda, ini untuk maksimum. Dalam diffraction grating kita berminat dengan maksimum saja. Tak ada rumus minimum. So, rumus yang betul. Bila dah pilih rumus yang betul, kena betulkan juga nilai order. Nilai order penting. Contoh sini. Yang double slit. Awak tengok ni. Central bright kosong. First dark M dia kosong. First bright 1. Second dark 1. Kalau soalan tadi berkenaan dengan interference tadi, kalau dia kata third dark, awak kena pakai M berapa? Kalau third dark. Awak tengok sini. Third dark, awak kena pakai M sama dengan 2. Kalau soalan tadi, dia tanya third dark. Sebab, sini second bright, sini ada third dark. Third dark M dia 2. Ni 0, 0, 1, 1, so 2, 2. So, bukan setakat rumus betul, order pun kena betul. Dia sangat technical. Kalau yang suka dengan technical ni, dia senang lah bagi dia. Okay. So, itu tentang soalan 7. Markah besar, 10 markah. Biasanya kalau student yang jelas tentang perbezaan antara interference, single slit, diffraction, single slit dan diffraction grating, dia akan dapat markah yang penuh. Yang menjadi masalah dia rumus. So, rumus salah, gantian order pun salah. So, yang itu akan hilang markah. So, yang ini sangat-sangat technical. So, pay attention pada ini. Mungkin last minute nanti tengok. Sebelum masuk exam, tengok balik lah nilai-nilai rumus dan order dia. Okay. 10 marks. Berapa yang awak boleh dapat? Daripada 10 ni, dia tak ada, susah lah kita nak dapat markah dia. Dia dapat markah penuh atau kosong biasanya pelajar. Kalau rumus salah, kosong. Kalau rumus betul, order betul, 10 markah. Biasanya macam tu. Okay, we go to number 6. Okay, number 6 is geometrical optic. Mungkin yang ini lebih senang sikit. Dia melibatkan kanta dan cermin spherical. So, kita tengok soalan yang A. 6A. So, here is refraction at spherical surface. So, figure 5 shows a glass rod of refractive index 1.5 immersed in water. Okay. So, refractive index glass. Glass ini ada refractive index 1.5 dan dia masuk dalam air. Air dekat sini. N sama dengan 1.3. One end of the rod has spherical surface radius 20 mm. So, sini ada radius R.
20 mm and object is placed 80 mm to the left of the rod vertex. 80 mm ni ialah nilai U. Okey, problem kita nak tentukan R ini positif atau negatif. So, kalau kita dapat lihat di sini, apa tu, objek, awak tengok objek tidak duduk dalam bulatan sfera, sfera untuk spherical surface. Maksud saya ini bulatan dia. Bulatan ni kita buat bulatan. And then objek tak duduk dalam ni. So maksud dia R kita outside. So R kita ialah positif. So R kita positif. So kalau awak gunakan rumus R positif, awak akan dapat markah penuh. Okey. Kita tengok skema. So rumus ini diberi pada kertas soalan. So N1 ialah untuk U. U ialah untuk objek. Objek berada dekat mana? Kalau kita tengok soalan ni, objek dalam air. So N1 dia ialah for water. Ni 1.3. Ini pun selalu student silap pilih. So N1 ialah untuk objek di dalam air. So 1.3 bahagi dengan 0.008, 80 mm tadi ya. So di sini dia tukar pada meter. Kalau awak nak pakai 1.3 bahagi 80 pun betul. Tambah 1.5 untuk gelas. V sama dengan 1.5 tolak 1.3 bahagi 20 mm tadi ya. So ni pun betul. Dan jawapan akhir awak akan dapat dalam milimeter pun betul. Tak ada masalah lah. So, calculation kalau awak tukar pada meter seperti skema. Kalau pakai mm seperti yang saya baru buat tadi. So, dua-dua betul. So, kita akan dapat jawapan negatif 0.24. Dekat sini tak perlu masukkan unit lagi. So final answer is 24 cm. Kita nak jawapan yang positif. Awak tinggalkan jawapan negatif 0.24. Tidak ada markah untuk jawapan. Sini ada 1, 2, 3. So kalau awak letak jawapan negatif, awak dapat 2 markah saja. Sebab distance tak ada bernilai negatif. Senang je nak ingat. Check dulu dia ada apa jenis kuantiti dia. Skala or vector. Kalau vector, nilai negatif tu bermasuk direction. Kalau skala, awak tak boleh tinggalkan jawapan dalam negatif. So 0.24 meter atau 24 cm. 24 cm. Berapa milimeter jawapan? Awak sepatutnya dapat negatif, patut dalam milimeter 240 mm lah. Kalau awak pakai yang saya buat ni, dapat 240 mm. Sini tak perlu tukar meter pun. Sebab semua sekali unit sama. Okey. Ke soalan B. Soalan B is plano-convex lens. So, plano-convex. Awak kena kenal pasti bentuk plano-convex dulu. Plano-convex ni macam mana? Ini masalah dia. Plano-convex. Plano-convex. Ini. Ataupun saya buat dekat sini lah. This is plano-convex. So dekat situ dah kena betul. And then dia ada R1 dan R2. R2 yang belakang yang rata ni infinity. So R1 yang depan tu positif. Sebab objek sebelah kiri tak duduk dalam bulatan plano-convex. Okay, calculate the focal length of the lens.
So rumus yang digunakan ialah rumus length maker 1 per F and 2 per N1 tolak 1 per 1 per R1 tolak 1 per R2. So biasanya soalan A dan B ni dia tak keluar sekali lah sebab dua-dua ada R ni. Kalau student salah R, dah salah dua-dua pula. Biasanya salah satu lah dia takkan keluar dua-dua. Okay, so kita tengok jawapan. Calculate the focal length, dia nak F, and then calculate the height of the image. Okay, so direct we can substitute in the equation. We correct R. R1 is positive 4.25. Kenapa 4.25? Dia bagi 4.25 cm. So jawapan kita dalam cm lah, tak tukar pun. 4.25 tak tukar pada meter. So kita dapat jawapan dalam 7.73 cm. And then soalan B2 dia nak height of the image. So kita dah dapat F daripada 1. Kita gantikan dalam rumus ini. Cari nilai V. So V dah 21.7 cm. And then masukkan dalam rumus magnification. M equal HI over HO sama dengan V per U. So kita dapatlah height of the object is sini kita kena ada nilai negatif lah rumus ni. Rumus ni ada negatif lah. Kalau tak ada, awak dapat jawapan negatif dekat sini. Kalau awak letak negatif awal-awal sini, awak akan dapat jawapan positif 0.54 cm. So boleh tengok balik markah dia di mana. Boleh betulkan lah kalau ada kesilapan. So markah 10. Sambil tu awak betulkan kalau kesilapan. Total mark is 10 marks. So kita berapa awak boleh dapat dah daripada 10 ni Rumus yang betul, gantian yang betul, boleh dapat full mark, 10 marks. Okay. Sebab tu kita nak markah dalam soalan 8, 9, 10 tadi full. Supaya dia boleh tampung yang hilang ni. Ramai student jawab. Terutamanya soalan 8. Terutamanya soalan yang ini tadi. Soalan 7. Soalan physical optic, interference, single slit, reflection grating. Ramai student jawab. Tapi salah rumus, salah order, dia terus dapat kosong. Tak boleh dapat full. Sebab tu soalan 8, 9, 10 tadi dia boleh cover lah kalau hilang dekat situ. Sama juga soalan 6, physical optic. So kalau biasanya yang ini apa kemungkinan akan salah? Nilai R lah. R salah. R yang betul ialah R positif. Awak pakai R negatif, so salahlah jawapan. Ini pun sama. Pada soalan B1, plano convex. Plano convex tadi awak tak tahu bentuk plano convex. Dah hilang markah. Kan? So awak kena tahu bentuk biconvex, plano convex, convex meniscus. Baru awak boleh selesai guna rumus ini. Kalau bentuk tu dah salah, awak gantikan rumus, automatik salah lah. So hilang markah. So pay attention pada benda-benda yang sangat-sangat teknikal lah. Teknikal ni macam mana kita nak ingat, kita kena selalu buat. Ada yang of course kita kena selalu buat, dan ada juga yang kita boleh ingat di sebelum kita masuk dewan lah. Kita ingat bentuk-bentuk dia, dan masuk dewan nanti kita terus lukis lah. This is plano convex, biconvex. Kalau soalan tu keluar, kita dah ada nota dia. Itu cara-cara dia lah. Okay, that is for number 6. So saya akan teruskan satu lagi, soalan 5. Soalan 5 tentang AC, direct alternating current. Ini agak popular. Ramai student dapat full mark dekat soalan alternating current sebab dia soalan yang dikategorikan mudah. Sebab dia tanya lita RC, RL, RCL, itu saja. So we look at question A. So given AC circuit
given the supply voltage is V240 sine 5000 T minus pi over 2. And the current also given the equation I equals 0.480 sine 5000 T. Sketch the phasor diagram for V and I. Calculate the impedance of the circuit. Okay, kita tengok skema. Soalan bagi apa tadi? Macam mana kita nak buat ni? Sekejap, saya tengok balik. Soalan bagi V 240 sin. And then I 0.480 sin juga. Ini 5000 T. Sini 5000 T minus pi over 2. So this is your phasor diagram. Macam mana kita nak buat ni? So awak kena gantikan sebenarnya 240 sin. Okey, sekejap. Kalau saya buat graf I, ini graf I I lawan T, ini persamaan dia. So ini graf I. Nampak? And then 240 sin 5000 T tolak pi over 2 ni, ini graf cos sebenarnya. Tak salah saya lah. Nanti saya check balik. Sekejap. Saya tengok balik. Sementara tu awak bolehlah tengok-tengok yang lain lah. Chapter berapa ni? Chapter 6 kan? Chapter 6. Siap, sabar. 240 sin 5000 T minus pi over 2. Minus pi over 2 ni maksud dia kat belakang lah. Minus pi over 2 ni. Minus pi over 2. So dia tolak ke belakang. So graf V ni kalau tak silap saya, ini graf V. Ini V. Ini I. So jawapan ini diterima, betul? Macam tak diterima pula. Kita kena check. Kalau ikut graf yang saya lukis ni, phasor diagram, ini untuk I, ini untuk V. Sepatutnya yang itu lah. Sekejap saya check balik. Sabar. Kita tengok balik. Lambat. Komputer lambat. Sekejap. Cos graf dia plus. Oh, salah. Graf untuk sin ialah ini. Ini graf V. Ni. Sebab dia minus dekat situ. Ni minus. So graf dia, graf V dekat bawah. So based on this phasor diagram, jawapan ni betul. Atau ada satu lagi pilihan. Awak buat I dekat sini. I atau V dekat bawah. Okey, dua betul. Yang ni betul. Yang ni pun betul.
calculate the impedance of the circuit. So dia nak Z. So Z kita akan gunakan V equal I not Z. Direct lah. V equal I not Z. Kenapa kita pakai V not dengan I not? Sebab kita ada nilai maximum dan minimum. Maximum for voltage and maximum for current. So kita pakai nilai itu, kita dapat 5000 ohm. Kita tak perlu cari VRMS ataupun IRMS. Of course, kita boleh guna rumus ini. IRMS Z. Tapi kalau awak pakai rumus ini, awak kena cari VRMS dengan IRMS. So tak perlu. So terus gunakan maximum value yang ada untuk V dan I. So total 4 marks. Okay. Soalan B. A resistor of 6 ohm, capacitor 3000 microfarad and inductor. So this is RCL circuit. AC source 60 Hz and peak voltage 110 volt. Calculate the current and power factor. Okay, kita tengok soalan ini. Okay. So apa yang soalan ni bagi awak? Dia bagi awak resistor, capacitor and inductor. Sambung pada source which is frekuensi 60 Hz and peak voltage VO 110 volt, R 6 ohm, capacitor 3000 micro and Henry 5 milli Henry. So benda yang pertama yang perlu awak buat, biasanya awak kena cari nilai XC dan XL. So itu yang perlu dibuat dahulu. Okay, so this is rumus untuk XC. XC 1/2 pi 2 pi FC, and then XL is 2 pi FL. So itu dua markah yang pertama. And then cari nilai Z 6.08, and then cari nilai, soalan nak the current across the inductor. So dia nak current I di sini. Current sama saja lalu pada setiap resistor, capacitor dan inductor. Current yang lalu ialah current I RMS. So daripada calculation dapat Z, and then awak pakai V naught equal I naught Z, dapat nilai I naught. I naught, soalan pertanyakan current yang lalu pada inductor. Current yang lalu pada inductor ialah I RMS. So kena tukar pada RMS dahulu. Ni agak panjang. Cari XC, cari XL, cari Z, cari I maximum, and then baru cari I RMS. Power factor, rumus R over Z. So gantikan nilai 0.99. Nilai cos phi. Bukan angle. Power factor bukan angle. Nilai cos phi. Rumusnya ialah R bahagi Z. So cos phi equal R over Z. Kirakan nilai R bahagi Z. Dapat 0.99. So itulah jawapan untuk power factor. Ada student yang buat salah, dia kira angle pula. Tak perlu. Power factor bukan angle. Power factor ialah nilai cos phi. So total 10 marks. Biasanya student boleh dapat markah penuh dengan mudah untuk soalan berkaitan dengan AC ni. Malah ada student yang jawab soalan ni dulu dalam exam. Sebab soalan ni senang. Sebab rumus semua dah ada, ganti nilai, konsep yang sedikit je lah untuk soalan tentang alternating current. So itu untuk soalan 5.